Tak apa, saya mula balik senang rekod yang tak nampak tengok. Okey. Sekali lagi Baik, semalam kita dah belajar, tersasul asyik minggu lepas. Okey, semalam kita dah belajar berkaitan dengan dhamir ganti nama. Nama dia ganti nama. Jadi bila kita sebut ganti nama, dia duduk bawah nama lah. Kita dah belajar dalam bahasa Arab ada 3 bahagian. Aqsamul kalimat, al-ismu wal fi'lu wal huruf. Okey. Taib, jadi ad-dhamair dia tergolong dalam kategori al-ism. Sebab tu nama dia ganti nama. Okey. Jadi ini yang kita belajar minggu lepas Jadi kita dah habis dah sekarang bahagian fi'il, madhi, mudhari', amar ni kita dah belajar habis Kita dah belajar habis dengan tasrih dia sekali 14 madhi, 14 mudhari' dan juga 6 amar. Ini pun kita dah ulang kaji semalam. Okey. Jadi sebagaimana yang saya tanya tadi, iaitu dhamir ada 2 bahagian, dhamir munfasil dengan muttasil. Dinamakan dhamir munfasil, ni ulang kaji dia dinamakan diberikan nama kalau kita sebut, kita ta'aruf saya yang diberikan nama, dhamir ni diberikan nama dia munfasil sebab ditulis terpisah. Terpisah. Dia tulis sendiri, dia independent. Sebab tu semalam saya relatekan dengan majaiz munfasil. Dia ada hamzah, huruf mat yang mati bertemu dengan hamzah selepas dia dalam 2 kalimah terpisah. Sebab nama dia jaiz munfasil. Okey. Satu lagi nama dia mat wajib muttasil. Itu Jadi kalau kita belajar dhamir terlupa, ingat 2 hukum mat tu. Ini munfasil. Apa dia munfasil? Wa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Tadi dalam WhatsApp group ada yang bagi apa nama? YouTube nasyid itu nasyid dhamir munfasil lah. Okey. Jadi bila kita gunakan dhamir munfasil dalam ayat, kita kena samakan dia dari segi muzakkar, muannas, dari segi jantina. Yang kedua kita kena samakan dia dari segi dia punya bilangan dia, mufrad, musanna ataupun jamak. 1, 2 ataupun plural jamak. Okey. Jamak tu kita guna ikut kesesuaian lah. Ada kalau perkataan tu guna jamak muzakkar salim, guna jamak muzakkar salim. Kalau perkataan tu guna jamak muannas salim, gunalah jamak muannas salim, macam talibat. Ni tullab, gunalah jamak taksir. Kalau jamak taksir guna jamak taksir. Jenis yang kedua namanya dhamir muttasil, ganti nama bersambung. Okay, kenapa nama bersambung? Semalam kita dah tengok sebab dia bersambung. Tak pernah kita jumpa lagi ni tiba-tiba tulis duduk sebelah duduk sendiri. Kalau ada yang tulis macam tu, maknanya orang tu tulis dari segi bahasa tu fahamlah, mungkin dia bermaksud dhamir muttasil. Tapi dari segi dictation, ejaan salah lah. Ejaan dia salah. Dia mesti ditulis bersambung. Sebab tu nama dhamir muttasil. Dia ada satu lagi nama, bukan nama baru. Dia ada 2 nama. Semalam saya lupa sebut. Tadi saya nak sebut tapi lupa rakam. Satu lagi nama dia dhamir milkiyun. Dhamirun milkiyun. Milki. Milki ni dalam bahasa Arab apa? Milkun. Mim, lam, kaf. Siapa boleh agak makna milkun? Macam raja je. Milk. Milik. Okay. Milik. Sebab tu kalau dalam raja, kalau perkataan raja dalam bahasa Arab apa? Malik. Malik. Jadi yang jadi raja adalah Malik. Dalam bahasa Arab, dalam Quran Allah guna Malikus samawati wal ard. Jadi di sebalik raja-raja segala raja, maka Allah kata dialah raja segala raja. Malikus samawati wal ard. Maksudnya Allah tu kenapa dinamakan raja? Kenapa perkataan Malik dekat-dekat dengan perkataan milik? Raja adalah pemilik. Itu dia dalam bahasa Arab bila kita belajar kenapa perkataan tu dia ada perkataan huruf tu sama.
Dia ada makna yang orang kata apa? Makna bersama yang dimiliki bersama oleh dua perkataan tu. Okey, dhamir ni nama lain dia adalah dhamir milki. Okey, kenapa nama dhamir milki? Bila kita sebut kitabuhu, dalam English dia bermaksud his book. Buku itu menunjukkan kepunyaan seseorang. Ataupun kadang digunakan possessive, menunjukkan hak milik seseorang. Jadi itu nama dia, ada dua nama lah. Dhamir muttasil, ditulis bersambung ataupun menunjukkan hak milik. Kitabuhuma, buku siapa? Buku mereka berdua. Dia ada somebody lah yang memiliki buku tu. Kitabuhum, mereka, their book. Okey. Itu nama dia, dhamir muttasil dengan dhamir milki. Yang kedua, semalam kita dah belajar, dhamir ni dia bersambung dengan ketiga-tiga perkataan. Bersambung dengan isim. Satu lagi dia bersambung dengan apa? Ni isim. Okey, satu lagi bersambung dengan fi'il. Satu lagi dia bersambung dengan huruf. Okey, ini ingat. Ini saya tak payah ulang. Ni baitun, baituhu, baituhuma, baituhum. Ingat dia punya tu. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Semua ganti nama belakang tu bila bersambung dengan isim, fi'il, huruf sama. Kecuali fi'il. Fi'il dekat mana? Dekat mana? Ana. Okey. Dia tambah apa dekat ujung dia? Nunya. Nunya. Tambah ni. Ja'alani. Okey. Yang ni lah kita berhenti semalam. Okey. Jadi dekat semalam kita guna yang ni. Ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum, ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna, ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum, ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna, ja'alani, ja'alana. Sebelum siaran terputus semalam, saya pun cuba yang ni. Khalaqa. Khalaqa. Okey, cuba sambung dengan ni. Masukkan dalam ana jadi apa? Khalaqani. Khalaqani. Okey. Sa'ada. Sa'adani. Sa'adani. Istaqbala. Istaqbalani. Istaqbalani. Dalam ayat, dalam perbualan di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan iblis, sebelum tu nama dia Azazil, dia mempersoalkan, kenapa engkau jadikan Adam sebagai khalifah? Khalaqtani min nar. Dia kata apa? Iblis kata apa? Khalaqtani, engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan manusia ni daripada tanah. Itu nampak penggunaan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Daripada tanah. Okey, itu penggunaan ni. Jadi nanti kita akan tengoklah contoh-contoh macam mana dhamir ana ni, dhamir muttasil ana ni kita gunakan dengan fi'il. Nanti banyak bila kita gunakan dengan doa, kita akan banyak gunakan ni lah. Bila guna ya, bila nak guna ni. Kemudian selepas ini ja'ala, khalaqa, sa'ada, istaqbala ni fi'il apa? Fi'il Madhi. Okey. Jadi dalam kes ini dia melibatkan semua fi'il lah, Dia melibatkan semua fi'il, bukan madhi saja. Madhi, mudhari' dengan amal sekali. Sekarang kita pindah fi'il mudhari'. Okey. Sama fi'il sama kita tukar saja. Yaj'alu, yakhluqu, yusa'idu, yastaqbilu. Okey? Ja'ala, yaj'alu. Sekarang kita cuba baca sama-sama. Yaj'alu, yaj'aluhu. Huma Yaj'aluhuma. Yaj'aluhuma. Hum Yaj'aluhum. Yaj'aluhum. Hiya Yaj'aluha. Mumtaz. Huma Yaj'aluhuma.
Yaj'aluhuma. Hunna. Yaj'aluhunna. Aywa, Yaj'aluhunna. mumtaz. Anta. Yaj'aluka. Yaj'aluka. Antuma. Yaj'alukuma. Nampak lari sikit tak apa boleh. Mungkin yaj'alukuma. Yaj'alukuma. Antum. Yaj'alukum. Anti. Yaj'aluki. Yaj'aluki. Antuma. Yaj'alukuma. Yaj'alukuma. Antunna. Yaj'alukunna. Yaj'alukunna. Cukup kita baca yaj'alukunna, tak pula kita dengung. Yaj'alukunna, yang tu jadi mari bertaranum pula ni. Okey. Yang ni yaj'alu, bila masukkan dengan ni kena tambah nun ya. Macam mana kita baca dia? Yaj'aluni. Aywa. Nahnu. Yaj'aluna. Alhamdulillah. Nampak So apa-apa fi'il pun nanti. Okey, sekarang ni kita gunakan dengan fi'il mudhari'. Tadi kita gunakan dengan fi'il madhi. Okey. Jadi nanti macam mana pula kita nak gunakan dengan fi'il amar? Contohnya bila banyak kita gunakan dengan doa. Jadi macam itulah, nanti kita akan tengok fi'il amar Okey. Jadi saya tak bagilah contoh fi'il amar ni. Contohnya ja'ala yaj'alu, siapa boleh bagi fi'il amar dia apa? Ja'ala yaj'alu. Yaj'alu. Siapa ingat? Mula-mula buat apa? Nak tukar fi'il mudhari' kepada fi'il amar. Buang ya. Ya. Okey, kemudian buat apa? Gantikan domah dengan sukun. Matikan. Okey. Okey, lepas tu tulis balik. Jim, Mim, Lam. Okey, boleh baca ke tak boleh baca? Tak boleh. Tak baca buat apa? Okey. Hamzah wasal depan jim. Sekarang ni nak baca apa? Alif tu. A jika I jika U jika. Ij'al. Itulah fi'il amar dia. Jadi apa makna ij'al? Apa makna ij'al? Ma makna ja'ala? Apa makna ja'ala? Telah apa? Telah menjadikan. Okey, jadi kalau ij'al? Jadikanlah. Ada lah tu kan, baru sedap kan? Dalam bahasa Arab tak ada ij'allah, tak ada kan? Okey. Cuba buat ayat ij'al ni. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan-golongan muttaqin. Allahumma ij'alni daripada minal muttaqin. Jadi dah satu doa kan? Allahumma ja'alni minal muttaqin. Kan? Jadi macam tu. Okey, kita dah boleh buat ayat. Boleh buat doa. Boleh panjangkan lagi. Kita baca Allahumma ij'al, kita baca sambung. Allahumma ja'alni kan? Mungkin dia nak tambah. Kita confident kita ni Islam, kita pun tak tahu mati tu Islam ke? Islam memang mati Islam, tapi kita tak tahu mati tu beriman sungguh ke? Mati tu jadi muttaqin sungguh ke? Masuk syurga sungguh ke? Kan? Sebab tu doa-doa husnul khatimah tu kan? Dia bukan benda-benda yang jenis garanti dengan garanti dengan surat beranak ke, garanti dengan IC ke kan. Jadi doa-doa ni kita boleh baca Allahumma ja'alni minal muslimin wal mu'minin wal muttaqin. Apa lagi? Apa kalau kita nak baca? Jadikanlah aku daripada golongan yang bertaubat. Apa dia? At-tawwabin. Tawwabin. Kan? At-tawwab. Dia ada dua dalam bahasa Arab ni. Satu taibin. Satu guna taib. Allahumma ja'alni minat taibin. Satu lagi
tawwab. Dalam bahasa Arab, dua perkataan tu mana berbeza? Taib, maknanya orang yang bertaubat. Tapi kalau tawwab, sentiasa bertaubat. Tawwab. Kan? Nampak kan? Jadi itu satu contoh macam mana kita gunakan fi'il amar dalam doa kita. Ya? Kadang-kadang kita boleh doa dalam hati, kita boleh doa dalam dalam di sujud yang terakhir macam masa kita solat hajat, tapi doa dalam bahasa apa pun tak apalah kan. Kalau tak ingat, Allah faham. Cuma sebab dah kita belajar bahasa Arab kan, bila kita dah belajar bahasa Arab, kurang-kurangnya bila kita dengar imam baca kat depan tu kita bolehlah hayati. Ya, membantu kita lah. Kita pun jadi imam kadang-kadang kita pun nak tukar-tukar juga kan. Tukar dia punya. Okey, ini contoh fi'il madhi mudhari' dengan ammar guna dengan dhamir muttasil. Ada satu lagi kategori huruf. Huruf pun boleh guna dengan dhamir muttasil. Cuba tengok huruf. Li, ila, fi, an. Okey. Li ni makna dia apa? Makna li? Untuk. Li ni untuk. Okey. Cuma bila kita gunakan dengan dhamir ni dia tak jadilah lihu. Dia baca tak sedap. Lam tu jadi bahagian atas sebab nak bagi senang baca. Dia jadi apa? Lahu. Lahu. Okey, cuba baca ikut dia punya teks. Huwa, lahu, huma, Lahuma. lahuma, lahuma, hum, Lahum. lahum, hiya, Laha. laha, huma, Lahuma. Lahuma. lahuma, hunna, Lahunna. hunna. Okey. Anta, Laka. laka, antuma, Lakuma. lakuma, antum, Lakuma. Lakum. lakum. Lakum ni semua orang ingat kan? Lakum dinukum waliyadin. Sebab tu ni li ni waliyah ni sebab tu ada dalam qiraat ada yang baca lakum dinukum waliyadin. Satu lagi qiraat lakum dinukum walidin. Kan? Ni lakum, anti, Li. laki. Oh, laki. Anti. Antuma, Lakuma. lakuma, antunna. Lakunna. Yang ni li lah. Ana, li, dan okey. Nahnu, Lana. 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 Kan dalam Quran suruh bacakan lana a'maluna walakum a'malukum. Ni kan ni orang kafir lah. Apa duk peduli dengan kita ni ya? Kubur kamu lah. Amalan kamu, amalan kami. Itulah kan. Jadi kesimpulan dia dhamir muttasil ni boleh bersambung dengan isim, fi'il, dengan tiga-tiga fi'il tu dan juga huruf ya. Cuma kalau ila ni kepada. Ila ni tapi bila sambung dengan ganti nama nampak kan? Dia ya ni tak ada. Tapi bila bersambung dia jadi ada. Jadi dia baca apa ni? Yang saya tunjuk dekat skrin ni. Ilaihi. Ilaihi. Macam tu lah. Ilaihi. Kenapa tak baca ilaihu? Sebab dia lah satu di huruf jar. Satu lagi kalau baca ilaihu tu dia susah sebut. Dia memudahkan sebutan. Ya. Sama macam ala. Kalau tambah ha jadi apa? Alaihi ke alaihu? Alaihi. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim. Him. Tapi ada qiraat. Orang yang belajar qiraat 7, ada sebut qiraat 10, ada imam yang baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya. Tapi jangan pergi sambung pula waladhdallun. Tak ada. Nanti waladhdallin. Ya. Tapi tak apa, kita dah baca yang kita dah baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin pun dah betul. Yang kita dah baca selama ni pun adalah bacaan yang dibawa oleh
salah seorang imam daripada qiraat 7 dan juga kadang-kadang disebut qiraat 10. Jadi bacaan kita dah betul, tak ada masalah. Bacaan yang kita ikut daripada imam yang kita ikut ni mudah sebab dia ikut tulisan. Tulisan yang ditulis dengan Rasulullah Subhani tu dah baca yang tu saja, yang tu dah memang ikut. Kalau bagi orang yang memang ambil qiraat, memang bidang qiraat, Quran Sunnah, dia belajar tarannum, dia belajar qiraat, dia boleh agak lah walaupun perkataan tu ditulis barang macam tu, dia tahu ada qiraat lain yang boleh baca macam dengan sebutan yang lain. Jadi saya tak nak sentuh lah bab tu, sebab itu bukan fokus kelas kita. Cuma saya nak relatekan lah apa yang kita belajar ni dengan orang kata apa, dengan ilmu-ilmu lain secara ringkas lah, supaya saya nak tunjuk lahu, lahum, alaihu, alaihim, kadang-kadang boleh baca alaihum. Jadi kalau kita dengar tu makna dia janganlah kita cepat menghukum ni salah ni. Kadang-kadang kalau kita dengar lain tu kita elok kita siasat dulu. Kita tanya dulu, jangan terus kita dalam kurungan melompat dengan terus menghukum. Jangan jadi tu orang kata apa, judgemental. Kita check dulu. Mungkin benda tu kita tak tahu. Ini fi lah, fihi, anhu, ini semua ganti nama ni. Okey. Jadi inilah kesimpulan dia. Dhamir muttasil ni, dhamir yang saya tulis ni ad-dhamair. Ad-dhamair ni adalah plural dia, jamak dia. Jadi kalau sebelum ni kita belajar jamak, dhamair ni dia boleh masuk dalam jamak apa? Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim ke jamak taksir? Dia masuk dalam jamak apa? Apa nama jamak dia? Kan jamak takdim ke jamak takhir? Ulang balik soalan Ustaz. Dhamair ni dia masuk dalam kategori jamak apa? Dia nama jamak apa? Taksir. Jamak taksir. So ini dalam tasrif ni nampak gambar kan? Jadi tasrif ni bila kita susun, kita akan susun ikut ni dhamir lah. Ni nama dia dhamir munfasil. Okey, sedikit. Cuma tadilah saya dah bagi satu contoh. Rabbana ma khalaq. Sekarang cuba tengok doa ni. Cuba tunjuk kat saya kat mana perkataan yang ada dhamir muttasil. Subhanaka. Aywa, satu lagi. Rabbana. Okey, Rabbana lagi. Khalaqta. Faqina. Khalaqta fi'il madhi. Faqina. Faqina. Ada 3. Rabbana, Subhanaka, Faqina. Ada 3. Okey. Okey. Yang ni okey. Allahumma hdini fiman hadait. Saya buanglah. Okey, sekejap saya buang yang saya bulat-bulat ni. Okey, saya ni balik. Cuba tunjukkan dekat saya, bacalah Cuba tengok perenggan yang pertama. Kat mana yang ada dhamir muttasil? Allahumma hdini fiman hadait. Yang mana? Mahdini. Ni lah ni. Sebab tu kalau ramai-ramai kita baca Allahumma hdina. Allahumma hdini. Kenapa tambah nun ya? Sebab ihdi adalah fi'il. Fi'il apa? Muttasil. Dhamir muttasil. Fi'il dia fi'il apa? Ya amar. Fi'il amar. Okey, inilah sama wa'afini wa tawallani. Ini semua dhamir muttasil lah. Refer kepada siapa? Ana. Ana. Wa barikli. Yang ni tak ada ni. Kenapa tak ada ni? Sebab dia huruf. Sebab dia? Li. Sebab dia huruf. Asik. Sebab dia huruf. Dia bukan fi'il.
Waqini. Ni. Ni pun huruf juga. Inna. Apa makna inna? Sungguhnya. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Bila kita kata sesungguhnya kamu, innaka. Kan? Bukan untuk Allah Ta'ala sahaja. Dengan orang pun, innaka. Kalau kita kata sesungguhnya kamu, kita refer kepada isteri dan sebagainya. Innaki lah. Innaki. Kalau sesungguhnya saya, innani. Dia ada dua. Innani ataupun inni. Dia boleh dua. Ada dua kali nun ataupun satu sahaja nun. Cuba ingat. Kita baca. La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu Inni. minaz Kita boleh baca dua. Inni ataupun innani. Ataupun satu lagi kalau ramai-ramai. La ilaha illa anta subhanaka. Inna. Ataupun kita baca innana. Dia baca tapi yang biasa kita duduk dengar inna ajalah, tapi dia boleh baca dua. Tapi tak apa. Kita baca yang kita biasalah. Cuma kita tukar bagi betul. Alaika. Ni ganti nama dia. Innahu. Sesungguhnya dia kan. Kalau ramai, kalau muannas innaha. Okey. Tabarakta. Satu lagi ni apa? Rabbana. Ini contoh doa qunut yang ada dalam dia dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Jadi kita belajar sebelum ni fi'il madhi ada dekat sini, fi'il amar ada dekat sini, fi'il mudhari' ada dekat sini, dhamir muttasil pun ada dekat sini. Okay? Yang ni tak ada kot, saya tak pasti ni. Ni ada. Ni ada dekat sini. Allahumma laka. Kan, ini dia lah. Wa bika ka. Wa ala rizqika. Bi rahmatika. Kan. Dulu masa saya belajar dulu, ni cara budak-budak baca doa penerang hati. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya. Kan orang kata ni ustaz dia mengajar dekat dia ni lah, dia buat joke sikit lah. Siapa nak tahu doa mati kaya? Bukan siapa nak mati kaya kan mati miskin. Bi rahmatika ya. Itu salah baca lah kan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebab tu bila kita baca doa pun kita kena waqaf ikut tempat lah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah contoh-contoh yang ada dalam ni. Yang ada dalam doa. Ada dalam doa buka puasa dan juga ada dalam macam-macam doa lah. Jadi dhamir muttasil ni sangat-sangat kita banyak guna. Dan kalau kita dah bila kita dah belajar dhamir muttasil, dhamir munfasil, selalulah kita ulang kaji doa-doa yang kita baca tu. Bukan apa, takut yang kita duk baca tu kadang-kadang kita duk dengar daripada, minta maaf cakap lah kan, mungkin kita dengar kita punya parent dulu ajar kita baca, ataupun kita dengar orang baca, kita tak berguru sendiri. Takut kita yang kita duk baca tu tak berapa tepat. Tak berapa tepat bacaan dia mengikut tulisan yang sepatutnya. Jadi dengan asas yang kita belajar bahasa Arab yang kita dah ada sekarang ni, cuba ulang kaji balik. Cuba ulang kaji balik. Sebab tu saya buka balik benda-benda gini supaya kita boleh baca dengan sebutan yang betul, dengan grammar yang betul. Okey, dekat sini. Cuba tunjuk dekat saya, cuba sebut kat mana yang ada ini. Saya buang air ni. Ini tak ada kaitan ni. Okey, cuba tunjuk kat mana yang ada dhamir muttasil. Rabbana. Lagi? Zalamna Anfusana. Taghfir lana. Zalamna ni dia bunyi macam sama. Tapi dia bukan dhamir muttasil, dia duduk bawah fi'il apa? Fasil. Dia fi'il apa? Zalam. Fi'il apa? 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 Fi'il apa
fi'il madi. Fi'il madhi, dia fi'il madhi. Jadi na ni memang dia duduk dengan fi'il madhi. Okey. Tapi dia bukan ni ya. Okey. Dekat sini anfusana. Lagi wa illam taghfir lana lagi wa tarhamna. Ini betul. Sebab tarham ni fi'il mudhari', tarhamna, dan kamu merahmati kami. Lanakunanna minal adakah lagi? Nanna. Bukan. Nun ni okey. Nun ni bukan dhamir muttasil. Nun ni nama dia mungkin tak belajar lagi lah. Mungkin akan belajar nanti level 2 nanti. Nun ni nama dia nun taukid. Dengar saya sebut nun taukid. Nun taukid ni nun penegasan. Menegaskan, dia stres. Bukan stres tertekan. Dia menekan ke makna pastilah kami. Ya. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, dan sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami tergolong dalam golongan yang rugi. Okay? Yang ni dekat sini boleh agak kan kat mana kan? La ilaha illa anta Subhanaka. Okay. Kuntu minna. Kalau ni lah satu lagi. Ini. Ini. Kan? Kalau ramai inna. Ni kunna lah. Kunna kena ikut kunna lah sebab ni fi'il madhi dia. Kuntu kunna. Kuntu kunna. Okey, dalam ni ada Rabbana. Ini contoh-contoh lah. Mungkin dalam website ni ada, dalam kelas ni ada banyak doa. Okey, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini contoh-contoh qulubana yang kita dah baca. Tapi ni daripada ayat Quran. Senang macam ni lah. Ayat ni, doa-doa ni template daripada ayat Quran. Jadi kalau kita baca surah pun tak payahlah kita tukar, betul ni ya. Sebab kalau kita tukar, kita bukan berniat nak tukar ayat Quran. Baik kita baca dengan ayat yang macam tu, sebab dia daripada Quran. Yang pertama kita dapat pahala baca Quran. Yang kedua kita dapat pahala berdoa dengan ayat Quran. Walaupun kita baca seorang. Ya. Yang ketiga, kita boleh niatkan doa tu dengan kaum keluarga kita, sahabat sehandai ya, kaum keluarga kita yang masih hidup, yang telah meninggal. Jadi banyak-banyak fadilat yang boleh kita dapat dengan baca doa menggunakan ayat-ayat ya yang template daripada Al-Quran. Contohnya daripada inilah, jadi tak perlu kita tukar. Cuma saya tunjuk ni sebab saya nak kaitkan dengan apa nama dhamir muttasil. Dari tanah. Okey. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka. Ini contoh ya. Banyak tu dalam ni saja dah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5 ada yang berkaitan dengan dhamir muttasil ya. Saya okey. Jadi penutupnya yang paling senangnya kan doa mayat lah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan. Allahumma la tahrimna ajrahu. Tapi kita tahulah kalau membuat ajraha, takut nanti kalau kita orang tak belajar dia ingat tentang hu tu semua ke situ, pada hu tu untuk Allah Taala. Kan? Jadi macam itulah beza orang yang belajar dengan orang yang taklid. Orang taklid dia tukar hu, okey hu semua tukar ha. Tapi orang yang belajar dia tahu hu tu untuk mayat, hu satu lagi untuk Allah Taala. Kan? Jadi kita termasuk, harapnya insya-Allah kita masuk dalam golongan yang kedua lah sebab kita dah belajar. Satu lagi banyak macam Sayyidul Istighfar kan Sayyidul Istighfar banyak menggunakan ganti nama dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil. Jadi saya harap insya-Allah walaupun pendek ni saya dah talkhis, saya dah rumuskan benda-benda penting dalam dhamir apa? Muttasil dan juga munfasil ni. Okey. Sekejap Okey, sebelum saya ni, okey saya nak tunjuk yang ni. Nampak
Okey. Kelas kita ni dia tak lama dah ya. Bukan tak lama nak habis dah. Okey. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kelas ni satu aktiviti bebas 1 2 3 4 5 ni, yang ni dia latih to be, latihan pembelajaran bebas untuk apa nama ulang kaji, untuk latih to be, dan saya masukkan dia sekira sebagai markah kehadiran yang 20 markah tu, dan juga orang kata apa, aktiviti dalam kelas. Okey. Okey, nampak Okey, yang ni saya dah tunjuk sebenarnya, tunjuk sekali lagi. Okey. Untuk aktiviti bebas 6, walaupun ditulis dekat situ tarikh bermulanya, tarikh nampak anak bulan tu 8 bulan Ogos. Tapi dekat sini kalau tengok ada berapa soalan? 1. Okey. So yang pertama, latihan 5 6 7 latihan 6 7 8 ni, 6 7 8 ni 3 lagi ni ya. Dia adalah saya buat berdasarkan template peperiksaan akhir. Ya. Jadi jangan risaulah bila jawab ni, insya-Allah macam ni je, macam ni aja peperiksaan, tak susah. Cuma saya tunjuk dulu Okey, untuk peperiksaan akhir nanti dia mudahlah arahan dalam bahasa Arab tapi ada translation, terjemahan dalam bahasa Melayu. Contoh. Soalan pertama. Okey, lengkapkan jadual mufrad musanna jamak. Nampak Jadi yang mana kosong tu lengkapkan. Lengkapkan ke mufrad ke, lengkapkan pada musanna ke, lengkapkan pada jamak dia. Okey. Kemudian yang ni soalan kedua, tentukan mana muzakkar mana muannas. Jadi tengok balik baca mana muzakkar, tulis balik mana muzakkar mana muannas. Yang ketiga, okey, perenggan pendek saja. Baca balik perenggan ni, keluarkan 5 isim, 5 fi'il, 5 huruf. Okey? Boleh kan? Doktor nak tanya, Ya. untuk yang soalan ketiga tu kan dekat dalam petikan tu ada baris. Bila kita jawab, kita perlu letak baris semula ke ataupun tak perlu. Baris ni saya bagi untuk peserta kebar kita yang baca. Tapi bila tulis tak payah letak baris sebab saya yang akan baca. Boleh Terima kasih. Okey. Jadi saya rasa yang 6 ni bolehlah buat slow-slow, jangan jawab last minute sebab saya memang nak bagi markah. Hantar saja 10. Dia ada 30 markah. Okey. Kemudian aktiviti 7. Okey, saya tunjuk aktiviti 7. Cuba tengok soalan dia. Okey. Tarikh bermulanya 22 bulan 8. Tapi kalau dah boleh buat awal, jawab sahaja. Ya. Okey, apa soalan pertama? Tukarkan fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Kita dah belajar. Okey. Okey, contoh pun dia dah bagi. Soalan kedua, tukarkan fi'il mudhari' kepada fi'il amar. Kita dah belajar kan? Soalan ketiga, lengkapkan jadual ini dengan dhamir muttasil. Baru belajar tadi. Okey. Soalan keempat, lengkapkan dengan isim isyarah. Haza, hazihi. Yang ni belum belajar lagi. Jadi yang ni boleh print dulu, jawab setakat soalan nombor 3. Okey. Minggu depan, insya-Allah minggu depan kita akan sambung tajuk lain, nama dia isim isyarah. Baru jawab yang ni. Okey? Okey. InsyaAllah, taib. Yang akhir ni, ni tajuk-tajuk yang terakhir lah. Tajuk-tajuk yang akhir. Saya buka dah siap. Boleh print tiga-tiga ni. Boleh print tiga-tiga ni. Ni soalan dia, isim mausul, tak belajar lagi. Kemudian, ini dalam bentuk ayat. Ni, dia dah gabung dah. Soalan nombor 8 ni dia gabungkan ke semua sekali. Dia gabungkan semua tajuk-tajuk yang kita belajar sebelum ni dengan nombor 3. Habislah. Jadi soalan akhir nanti lebih kurang ni sahaja. Ayat pun lebih kurang saya tukar-tukar, lari-lari sikit, muzakkar, muannas, saya tukar-tukar macam tu sahaja. Jadi inilah contoh untuk aktiviti bebas. 6, 7, 8 ni adalah
bila kita gabung, itulah dia akan jadi contoh peperiksaan akhir yang yang tuan-tuan, puan-puan akan jawab dalam kelas ni nanti. Di hujung lah nanti pihak UMCSET akan hantar melalui email ataupun melalui saya akan bagi. Okay, jadi ada 3 dekat sini. Saya harap yang ni, okey, yang ni saya harap sangat-sangat pesan tolong buat. Kalau tak buat saya tak boleh bagi markah 10, 10, 10, dia 30. Okey, ada soalan? Prof nak tanya passing mark berapa? Kalau ikut saya tak pastilah. Mungkin boleh tanya kot dalam grup. Yang seingat saya 50 aja. RM50 kalau tak silap saya lah. Mungkin boleh PM tepi lah. PM tepi kat Encik Iftitah kan. Takut dia. Saya rasa kalau tak silap RM50. Untuk kita pergi ke level 2 tu mesti lulus atau mesti ada markah yang tertentu ke Prof? Saya tak pastilah. Saya ingat saya lulus je. Saya ingat saya tak pasti. Nanti saya akan tanya balik dalam grup. Baik Prof. Thank you. Untuk yang final ni nanti akan diberi tempoh masa juga ya untuk Ya. Dalam jadual kita tu dia ada bagi lepas kelas akhir tu dia bagi dalam tempoh 2 minggu kan. Jadi saya bagi dalam tempoh tu lah. Tapi 2 minggu tu kalau ada yang ada hal dan sebagainya tak apa. Kita taklah kejar sampai ke rumah bukan kita bagi live fleksibel. Cuma untuk mengelakkan kita sibuk last minute, saya terangkan siap-siap lah yang 5 nak aktiviti bebas 6, 7, 8 tu penting sebab saya nak bagi markah tugasan. Okay, jadi ada sini alhamdulillah lah minta maaf semalam saya pun tak tahu tiba-tiba tak pernah terjadi mungkin sebab bukan line banyak, bukan line tu saja, line Medsos pun terganggu juga. Jadi yang ni 19 saya akan upload ni sekali lagi, saya akan share semula rakaman ni bagi yang tak dapat hadir, insyaAllah moga-moga membantu untuk kelas kita yang seterusnya hinggalah habis modul untuk Qawaid 1 dalam kelas UMCSET kita, insyaAllah. Ada lagi soalan? Ya doktor, Ya. nak confirm dalam sehari 2 ni ada apa tugasan mesti hantar? Tugasan yang saya bagi sebelum ni lah, yang saya bagi tu dah ada berapa sebelum ni? Semua kan? mesti hantar kan? Semua mesti hantar. Deadline-nya? Deadline-nya kalau boleh sebelum habis kelas lah. Sebelum habis kelas lah. Kelas maksudnya habis kelas kursus ni? Kalau bagi secepat mungkin lagi bagus. Dah saya tanya sebab tengah buat assignment OUM kena hantar juga. Bukan, saya pun pesan sebab saya tengok tak pernah hantar langsung. Saya dah pesan daripada awal. Hantar pelan-pelan lah. Okey, baik. Jadi saya pun fleksibel lah, Cuma saya takut bila saya bagi fleksibel, yang tangguh tiba-tiba nak kena hantar banyak sekali. Yang tu saya tak nak lah. Saya bukan apa nanti takut tertekan ke apa kan. Saya dah bagi tempoh tu panjang. Jadi pandai-pandai lah Pandai-pandai lah Cuma yang tak apalah Tapi yang penting-penting sangat tu yang 5, 6, yang 3 tak akhir tu. 3 tak akhir tu markah dah banyak sikit. Kemudian yang 3 tak akhir tu dia ada melatih untuk menjawab peperiksaan akhir. 3 tak akhir tu kita buat dulu pun tak apa kan? Kita Boleh. Buat yang penting dulu kan? Okey. Boleh. Penting kan. Terima kasih. Tapi nanti tak apa, nanti saya akan bagi balik skema dia. Dah jawab je bagi tempoh. Ini skema dia. Boleh Jadi nanti boleh gunakan skema tu untuk ulang kaji.
Okay, ada apa-apa lagi? Okay, tak apalah. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita sambung minggu depan. Penat dah pagi tadi sambung dengan kelas Ustaz Azam lagi. Okay, kita tak apalah. Hari ni pahala banyak sikit belajar 2 hari. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah, harap-harap insyaAllah kita sambung minggu depan. Sementara tu, kita moga-moga lepas kita belajar Dhamir Muttasil ni, kita doa tu makin insyaAllah makin khusyuk lah. Okay? Jadi insyaAllah, kita jumpa minggu depan. Saya akan letak semula, saya akan share share sekali lagi PowerPoint yang saya ada ubah-ubah tambah-tambah tadi dalam group. Okay? Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.